بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ayat-ayat Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml, merujuk ayat 23 dan ayat 24, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Surah An-Naml ayat 23 dan ayat 24. Semalam siapa yang mengikuti kuliah, kita berada di Masjid Sungai Tiram dan kita membaca ayat 22 dan ayat 23. Jadi saya ulang balik ayat 23 malam ni kerana ada beberapa perkara lagi yang saya nak sebutkan. Baik, tentang ayat inni wajadtu mura'atan tamlikuhum, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, iaitu yang memerintah kerajaan Sabak. Jadi semalam sedikit sebanyak kita dah mengulas siapakah wanita yang dimaksudkan ataupun dirujuk di dalam ayat ini. Ada beberapa pandangan-pandangan daripada ulama yang kita ketengahkan di dalam pertemuan semalam. Jadi secara ringkas saya ulang balik sedikit sebanyak apa yang dah kita pelajari sebelum ini. Yang dirujuk ataupun dimaksudkan dengan kalimah imra'atan, iaitu wanita yang menjadi pemerintah kerajaan Sabak di Yaman ni. Yang pertama yang kita sebut semalam adalah pandangan daripada Hasan Al-Basri, yang mana Hasan Al-Basri mengatakan wanita tersebut adalah Bilqis
binti Syarahil. Bilqis binti Syarahil yang memerintah dan menguasai negeri Sabak. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua ialah daripada Qatadah. Qatadah menyebut ibu kepada Bilqis ni adalah jin. Ibu kepada Bilqis adalah jin. Kerana apa? Kerana tumit ataupun belakang tapak kaki kepada Balqis itu sama seperti hafirid dabbah. Muakhkhar qadamaiha misla hafirid dabbah. Tumit kaki Balqis tu sama seperti teracak ataupun tapak kuda. Yang itulah dinisbahkan mengapa Balqis ini ibunya adalah jin. Tu pandangan daripada Qatadah. Manakala pandangan yang ketiga datang daripada Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad menyebut dia adalah Bilqis binti Syarahil bin Malik bin Ar-Rayyan. Panjang sikit sampai moyang dia. Bilqis binti Syarahil bin Malik bin Ar-Rayyan, yang mana ibu Bilqis ini adalah dari golongan jin, yang mana ibunya bernama Fari'ah. Kita sebut semalam salah satu nama ialah Fari'ah, nama mak Bilqis tu. Manakala pandangan yang keempat ialah daripada Ibnu Jurash. Ibnu Jurash berbeza dengan sebelum ni. Dia juga merujuk wanita yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah Bilqis, tapi bapa Bilqis tu bukan Syarahil, tetapi di sini adalah Bilqis binti Zusyarhin. Bilqis binti Zusyarhin, dan ibunya adalah golongan jin, yang mana nama ibu kepada Bilqis ialah Yaltaqat. Jadi ada satu pandangan tadi, mak dia yang jin ni nama Fari'ah. Ibnu Jurash kata mak dia yang jin ni nama Yaltaqat. Tetapi bila kita membahaskan apa pandangan yang disebutkan oleh ulama dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, diceritakan bahawa bapa kepada Balqis ini adalah seorang raja yang memerintah dan menguasai seluruh tanah Yaman, yang mana dia pernah memberitakan ataupun memberitahu kepada raja-raja tetangganya, iaitu jiran-jiran daripada pemerintahannya, bahawa mereka semua ni tak sekufu, tak sama level dengan apa yang dimiliki olehnya, kerana salah seorang isterinya tu siapa? Salah seorang isterinya tu adalah jin, iaitu ibu kepada Balqis, yang mana dalam Imam Al-Qurtubi punya penceritaan, nama mak kepada Balqis tu apa dia? Raihanah binti Sakan. Raihanah binti Sakan. Jadi ada berapa nama dah? 3 nama dah. Fari'ah, Yaltaqat dan Raihanah binti Sakan. Ni yang kita habiskan semalam di Masjid Sungai Tiram. Dan insya-Allah malam ni saya nak menyambung sedikit lagi informasi yang boleh kita ambil dan boleh kita kutip daripada satu lagi tafsir, iaitu merujuk tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ni dia punya tafsir ni agak sedikit lewat daripada tafsir-tafsir ummahat, seperti tafsir Tabari lagi awal, Qurtubi lagi awal, Ibnu Katsir lagi awal, Baghawi lagi awal. Sebab Imam Al-Alusi ni dia wafat 1270 Hijrah. Dah agak lewat dah. Jadi di dalam tafsir Imam Al-Alusi diceritakan pandangan dan pendapat beliau. Baik. Apa yang boleh kita ikuti daripada tafsir tersebut? Pertama, hazihil mar'ah. Wanita ini merujuk kepada ayat inni wajadtum ra'atan tamlikuhum, merujuk kepada Bilqis binti Syarahil bin Malik bin Ar-Rayyan. Sama dengan pendapat siapa? Zuhair bin Muhammad dalam tafsir Ibnu Katsir sebelum ni.
Jadi dia ada penambahan min nasli Ya'rib bin Qahtan, yang mana Bilqis dan segala keturunan yang disebutkan daripada bapa dia, datuk dia dan moyang dia ni min nasli Ya'rib bin Qahtan, daripada keturunan Ya'rib bin Qahtan. Siapa Ya'rib bin Qahtan? Ya'rib bin Qahtan ni datuk kepada Sabak. Sebab kita berbicara tentang kerajaan negeri Sabak, iaitu negeri yang diperintah oleh Bilqis. Kenapa kita katakan datuk kepada Ya'rib tadi? Sebab Sabak ni nama benar dia ialah Sabak bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rib, Ya'rib bin Qahtan. Tu dia punya susur galur dan salasilah. Hak nak mari nama Sabak tu, Sabak bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rib, Ya'rib bin Qahtan. Jadi inilah keturunan Ya'rib bin Qahtan daripada asal nama Sabak yang kita bincang semalam, yang mana disebutkan dalam hadis Farwah bin Musaid tu, bila mana Farwah bertanyakan kepada Rasulullah tentang apakah itu Sabak. Kan sahabat tu tanya, Sabak tu merujuk kepada nama tempat atau nama seorang wanita. Tetapi tidak. Sebenarnya Rasulullah Sabak tu merujuk nama seorang lelaki yang melahirkan 10 orang anak, yang mana 6 daripada anaknya menempati bumi Yaman dan 4 daripada anaknya menempati bumi Syam. Kita sebut semalam. Walaupun dalam tafsir Al-Alusi ada perbezaan nama. Ingat lagi tak 10 nama semalam? Kata anak kepada Sabak tu, kan kita sebut semalam antaranya Mazahij, hak duduk di Yaman. Yang kedua Kindah. Yang ketiga Al-Azdi. Yang keempat Al-Ash'ariyun. Yang kelima Anmar. Yang keenam Himyar. Jadi dalam informasi yang kita boleh kutip daripada tafsir Imam Alusi, ada sedikit perbezaan nama, cuma satu nama. Dia sebut Mazahij, yang kedua Kindah, yang ketiga Al-Azdi, yang keempat Ash'ariyun, yang kelima sebelum ni ialah Anmar, yang dalam tafsir Imam Alusi sebut Khas'am dan Himyar. Tu saja beza. Manakala 4 anak yang menempati bumi Syam, ada 4 tu, Lakham, Juzam, Amilah dan Ghassam. Ni cerita semalam punya. Baik, kembali kepada persoalan keturunan Ya'rib bin Qahtan. Dan ada juga kil yang mengatakan Bilqis dan segala keturunannya ni datang daripada min nasli Tubba'il Himyar, daripada keturunan raja-raja Tuba' yang menguasai negeri Himyar. Sebab dalam Quran menggunakan perkataan ini, wa qaumu Tubba'in. Cara ayat Quran, kaum Tuba'. Tuba' ni adalah gelaran bagi raja-raja daripada keturunan Himyar yang memerintah kerajaan Yaman dulu. Jadi walaupun dua ni nampak bercanggah, hakikatnya bila sebut Tubba'i Al-Himyari, Himyar tu anak siapa? Tadi ada kan 6 orang tu Himyar. Himyar tu anak kepada Sabak. Sabak pun bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rib, Ya'rib bin Qahtan. Dia tetap akan kembali kepada salasilah induk asal dia. Dia akan pi situ juga. Memaknakan kepada kita di sini, pandangan pertama lebih umum, pandangan kedua tu lebih khusus. Okey. Tu pandangan dalam tafsir Imam Al-Alusi. Manakala ada pandangan yang sedikit berbeza. Riwayat daripada Al-Hafiz Ibnu Asakir. Al-Hafiz Ibnu Asakir mengutip pandangan ini daripada Hasan Al-Basri, yang mengatakan kalimah imra'atan ini bukan dirujuk kepada Bilqis. Ini satu pandangan yang berbeza daripada lain-lain. Hak lain tu berbeza nama bapa saja, tapi tetap Bilqis. Yang dikatakan wanita tersebut bernama Laila. Wanita itu adalah Laila wa huwa khilaful masyhur. Ini adalah satu khilaf yang masyhur, yang mana bapa kepada Laila ini dirujuk seorang lelaki yang bernama Sarju bin Al-Hudahid.
As-Sarju bin Al-Hudahid. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Imam Alusi. Baik, sekarang kita ada khilaf. Walaupun khilaf ni khilaf yang masyhur. Satu merujuk kepada Bilqis, satu lagi merujuk kepada seorang wanita yang bernama Laila. Tetapi penceritaan yang dibawa berkaitan dengan bapa dan penceritaan yang dibawa berkaitan dengan pentadbiran dan pemerintahan hampir sama. Hampir sama. Apa yang diceritakan mengenai Balqis dan apa yang diceritakan mengenai wanita yang bernama Laila ni hampir sama. Sebab tu disebut khilaf al-masyhur. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat informasi dan pengetahuan bahawa ada pandangan daripada ulama Islam yang berbeza daripada pandangan yang majoriti. Walaupun nama tadi cumalah Laila, anak kepada Sarju bin Al-Hudahid. Walau bagaimanapun kita tengok keterangan yang lain. Ada pandangan yang dikeluarkan daripada Ibnu Abi Syaibah, daripada Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Munzir. Mereka mengambil pandangan daripada Mujahid, kemudian Al-Hakim At-Tirmizi, kemudian Ibnu Mardawai, daripada seorang lelaki yang bernama Utsman bin Hadir, mengatakan bahawa ibu kepada Ratu ataupun Bilqis ini adalah seorang wanita yang bernama, ini naik nama lain satu lagi. Nama mak kepada Balqis menurut pandangan ulama-ulama ini ialah Balqamah binti Syisa. Balqamah binti Syisa. Jadi ada berapa dah nama naik? 4 dah. Fari'ah, Yaltaqat, Raihanah binti Sakan, dan malam ni kita jumpa satu lagi nama baru, Balqamah binti Syisa. Ini adalah pandangan daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Munzir mengambil periwayatan daripada Mujahid, Hakim At-Tirmizi dan Ibnu Mardawah daripada Utsman bin Hadir. Baik. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Zuhair bin Muhammad, ibunya bernama Fari'ah. Masih sama. Sebab yang tu kita temui dalam tafsir Ibnu Katsir, kali ini dalam tafsir Imam Alusi. Baik, inilah nama-nama yang sempat saya rujuk dan saya dapati. Sekurang-kurangnya sudah dapat memberikan satu informasi tentang perbezaan-perbezaan nama ibu kepada Bilqis tadi. Baik. Di dalam tafsir Imam Al-Alusi juga menyebutkan wa fi tafsiril Khazin. Tafsir ini tafsir Imam Alusi, tapi perkataan Imam Alusi wa fi tafsiril Khazin dalam tafsir Al-Khazin. Tafsir Khazin ini ialah karangan Imam Khazin. Tetapi saya sebut awal-awal, saya tidak merujuk kepada tafsir betul Imam Khazin. Saya ambil perkataan hak Imam Alusi sebut. Imam Alusi sebut dalam kitab ni, dalam tafsir Khazin, saya ambil maklumat dalam Alusi. Okey, boleh faham? Kalau ada masa nanti mungkin saya boleh cek yang tafsir Khazin yang betul. Oh, isyak dah. Tak apa dah. Okey. Disebutkan dalam tafsir Khazin sama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi sebelum ini, bahawa bapa kepada Bilqis adalah seorang raja yang memerintah dan menguasai negara Yaman keseluruhannya. Dia mempunyai pemerintahan yang besar dan luas, dan dia pernah berkata, saya ulangi cerita sebelum ni, dia pernah berkata kepada jiran-jiran negara tetangganya bahawa mereka semua tidak sekufu, tidak sama taraf, tidak sama level dengan dia, kerana dia mempunyai seorang isteri daripada kalangan jin, iaitu ibu kepada Bilqis. Tetapi yang tidak didapati sebelum ini, yang boleh kita dapati dalam tafsir Imam Alusi, sebab-sebab mengapa bapa kepada Bilqis asal usul salasilah boleh kahwin dengan mak
Mak siapa? Mak Bilqis yang jin ni. Ni kita nak tahu cerita. Bila nak tahu cerita biasalah kan. Nanti saya ulaslah belakang tu. Baik, ada dua riwayat. Yang pertama, nak menjadi sebab yang menyampaikan bagaimana bapa kepada Bilqis ini boleh berhubungan dengan ibunya daripada kalangan golongan jin tu. Ni cerita yang pertama. Cerita yang pertama dikatakan bahawa bapa kepada Bilqis ni adalah seorang lelaki yang minat dan suka berburu. Bapa dia tu jenis minat, suka berburu. Satu hari bila bapa kepada Bilqis ni nak berburu, dia masuk dalam satu hutan. Bila dia masuk dalam satu hutan ni, dia nampak seekor kijang. Dia nampak seekor kijang, lalu dia hambat, dia kejar kijang ni. Akhirnya dia dapat tangkap kijang yang dia buru dan kejar tadi. Tetapi bila dia dapat kijang tu, sebenarnya kijang tu bukan kijang betul. Tetapi kijang tu adalah jelmaan daripada seekor jin. Bukan kijang betul, tapi jin yang menyamar menyerupai kijang. Lalu bila dipandang oleh bapa Bilqis, dia ingat tu kijang. Lalu dia kejar, dia hambat, dia dapat tangkap kijang tu. Bila dia dah betul-betul dapat tangkap kijang tersebut, berkemungkinan dia rasa tak sedap hati. Sebab dia tengok lain macam je peseng kijang ni. Dan mungkin juga dia merasakan bahawa kijang tu bukan kijang biasa. Mungkin golongan jin atau jelmaan dia. Lalu dia lepaskan balik kijang tadi. Hak dia dapat tangkap tu, dia lepas balik. Bila dia lepas balik, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut muncul Raja Jin. Muncul Raja Jin menzahirkan diri depan dia. Jadi Raja Jin tu muncul semata-mata nak mengucapkan terima kasih kepada bapa Bilqis, kerana sebenarnya kijang yang dia tangkap tu betul-betul jemaah jin tu anak buah dia. Jadi nak ucap terima kasih sebab kamu tangkap, kamu lepas balik, kamu tak mengapa-ngapakan dia. Jadi ucap terima kasih. Atas dasar pertemuan tersebut, cerita ni sebut tak lama kemudian mereka berdua ni jadi sahabat baik, bapa Bilqis dengan Raja Jin tu. Ada satu masa bila dah kita bersahabat ni, hang tanya pasal aku tanya pasal hang, dapat tahu yang kawan tu ada anak perempuan nama sebagaimana Mak Bilqis tu lah, ikutlah nama empat tadi ke ataupun bukan nama empat tadi ke, maksudnya merujuk pada Mak Bilqis, aku ada anak perempuan. Lalu bapa Bilqis meminang Mak Bilqis. Jadi diperkenankan oleh Raja Jin, maka kahwinlah mereka berdua. Bila kahwin, dapatlah anak Ratu Bilqis tu. Tu satu cerita. Cerita yang pertama. Manakala cerita yang kedua agak sedikit panjang, tapi saya cerita jugalah nak bagi faham. Sama juga macam cerita yang pertama, disebutkan bapa Bilqis ni seorang lelaki kasirus siyad, suka berburu. Suka berburu. Jadi satu hari bila dia masuk dalam hutan, ni berbeza hak tadi kijang. Apa yang dia nampak? Fara'a. Dia melihat apa? Hayyatani yaktatilani. Dia nampak dua ekor ular saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Ada dua ekor ular duk bergaduh, duk bergelimpangan dua orang ni. Satu ular tu warna hitam, satu ular tu warna putih. Jadi masuk dalam hutan, nampak ular duk bergaduh sama dia, sekok warna hitam, sekok warna putih. Jadi bila dia duduk pandang-pandang tu, akhirnya hak hitam tu berjaya menewaskan ular yang warna putih. Jadi menyebabkan ular tu kira lemah, teruklah kena dekat hak hitam tu. Jadi untuk meredakan keadaan tersebut, bapa Bilqis ni dia pi pukul, dia pi bunuh ular hitam tu. Kira dalam pergaduhan tu hak hitam menang, hak teruknya hak putih. Tapi bapa Bilqis pi pukul, pi sampai mati yang hak hitam tadi. Maka matilah ular hitam. Jadi dia kesian tengok ular putih ni, dia ambil bersama dia ular putih ni pi satu tempat. Kemudian kalau ular ni, kalau nisbah orang tu macam pensang lah, teruk dah kena belasah tu, maka dia ambil air, dia simbah, dia jiruh dekat ular putih tadi, hak teruk tadi. Akhirnya ular putih tu tersedar. Bila tersedar, nampak okey dah, dia lepaskan ular tu balik. Maksudnya lepaslah, pilah hang. Jadi selamat dah. Jadi selepas peristiwa tersebut, dia pun balik rumah dia.
Bila balik rumah dia, dia masuk dalam bilik dia dan dia bersendirian dalam bilik tu. Dia duduk sorang-sorang dalam bilik dia, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang tampan, seorang lelaki yang segak. Lalu bila tengok tiba-tiba ada tu, kita ni raja kan, raja besar, memang bilik kita tak ada orang boleh masuk, tiba-tiba mari seorang lelaki yang tampan segak ni, agak terkejut lah. Dan dia mula takut kepada lelaki ni. Jadi lelaki ni kata, kamu jangan takut pada aku. Kamu ni siapa? Sebenarnya akulah lelaki yang kamu selamatkan siang tadi. Aku adalah ular putih yang kamu selamatkan tu. Oh, kamu sebenarnya ular putih tu. Terima kasih kerana kamu telah menyelamatkan nyawa aku. Tak apalah. Jadi ular putih tu menawarkan harta pada bapa Balqis atas alasan tolong selamatkan nyawa dia. Jadi aku nak bagi harta pada kamu. Dia kata tak payah, tak perlu. Sebab aku ni seorang raja yang memerintah kerajaan yang luas. Jadi aku dah punya semua apa yang kamu tawarkan pada aku tu. Tak payahlah nak bagi harta. Tetapi sekiranya kamu ada anak perempuan, bolehlah nak kahwinkan dengan aku. Kalau kamu tak ada anak perempuan, bolehlah kahwinkan dengan aku. Jadi kawan tu bersetuju, lalu mengahwinkan anak perempuan dia dengan bapa Balqis. Jadi anak perempuan yang dikahwini oleh pemuda segak dan tampan tadi merujuk ibu kepada Balqis. Jadi lahirlah Balqis. Baik, ni dua kisah yang dibawa oleh Imam Al-Alusi, tapi dia sebut wafi tafsiril Khazin. Maksudnya benda tu diambil dalam tafsir Khazin. Walau bagaimanapun cerita-cerita macam ni, saya sebut awal-awal, kebanyakan ulama-ulama contemporary, ulama-ulama yang terkemudian dan terkebelakang menganggap kisah-kisah macam ni ma asbahal khurafat, lebih menjurus kepada cerita-cerita dongeng dan khurafat. Tapi pasal apa saya cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, benda ni disebutkan dalam tafsir. Bila disebutkan dalam tafsir, bukan bermakna cerita ni semestinya benar. Bukan bermakna semestinya cerita ni betul. Cuma disebutkan benda ni dikhawatiri. Saya sebut ni, bila tuan-tuan pernah dengar cerita ni, bila di luar pada masjid ni, orang lain duk bercerita, orang lain duk bersembang, tahulah kita bahawa cerita ni pernah ada dalam tafsir, tapi bukan untuk dijadikan sebagai kepercayaan, bukan nak dijadikan sebagai hujah dan pegangan. Saya tak perlu ulang banyak kali, boleh faham dah apa yang saya sebut ni. Cerita ni sekadar cerita. Jadi cerita ni sebab asal muasal dia, Quran pun tak ada, hadis sahih pun tak ada, dia lebih berinteraksi dengan hikayat. Jadi diceritakan, diriwayatkan. Jadi sebab ada benda ni berkaitan dengan tafsir kita, saya cuma sebut. Jadi bila orang lain sebut pun kita faham tu sekadar cerita. Kita bukan nak membenarkan kisah ini dan bukan nak jadikan sebagai dalil, hujah dan pegangan bagi kita. Okey, boleh faham Seterusnya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Okey. Dan aku dapati dia. Siapa habak ni? Burung hudhud lah ni duk cerita kat Nabi Sulaiman. Aku dapati dia tu merujuk pada siapa? Ratu Bilqis itulah. Dia wa qaumaha, dan juga kaumnya ni yasjuduna lisyamsi, sujud kepada matahari, min dunillah, selain daripada Allah. Dan kita bahas dalam ayat 23 berkenaan walaha arsyun azim, tentang satu pandangan ahli sejarah semalam kan, pandangan ahli tarikh yang menyebut Ratu Balqis ni, dia punya arash, dia punya singgah sana dia terletak di dalam istananya yang besar, istananya yang megah, istananya yang tinggi, yang mana di timur dan barat istana dia tu ada berapa? 360 jendela di sebelah timur dan 360 jendela di sebelah barat. Jadi setiap pagi bila matahari naik, matahari akan masuk menyinari di sebalik ataupun di celah 360 jendela tadi. Petang nak terbenam, dia akan masuk juga cahaya tu melalui 360 jendela ataupun tingkap.
Jadi dalam dua condition dan keadaan inilah mereka menyembah matahari, di waktu pagi dan di waktu petang. Kalau untuk kaitkan dengan walaha arsyun azim bagi pandangan ahli tarikh dan ahli sejarah. Walau bagaimanapun, bila melihat kepada kenyataan ini, kita kembali kepada ayat 22. Ayat yang diungkapkan oleh burung hudhud, faqala ahattu bima lam tuhit bih. Maka berkatalah burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah mengetahui sesuatu yang engkau ataupun kamu belum mengetahuinya, wahai Sulaiman. Bukan saja kamu dan tentera kamu tak tahu apa yang aku tahu ni. Tapi Quran mari guna kalimah ahattu bima lam tuhit. Besarnya makna bagi kalimah ahattu. Sebab kita selalu sebut contoh bahrul muhit, lautan yang tidak bertepi. Kalau kita guna istilah balaghah, ilmunya seperti bahrul muhit, ilmunya seperti luasnya lautan yang tidak bertepi. Nak habaq orang tu punya ilmu hebat sungguh, orang tu punya ilmu banyak sungguh. Dan ada ayat Quran sebut bila Allah meliputi orang kafir, la muhitatun bil kafirin. Allah meliputi semua orang kafir. Nak habaqnya kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Bila sebut ahattu di sini menunjukkan informasi yang ingin dibawa oleh burung hudhud tu bukan main-main. Bukan hanya pandang gitu-gitu. Bukan hanya tengok beberapa benda terus balik nak habaq dekat Nabi Sulaiman. Bermaksud bila Al-Quran menggunakan kalimah ahattu bima lam tuhit, dia perhati sungguh, dia cek sungguh, dia raung sungguh. Bila dia tiba di situ, dia perhati bagaimana keadaan di sini, bangunan-bangunannya, pemandangan-pemandangannya, ruang-ruang yang ada di dalamnya, jenis-jenis manusia di dalamnya, bagaimana raja mereka, bagaimana arash dia, bagaimana istana dia, bagaimana manusia yang menduduki di sini, pertanian mereka, semua dia perhati sungguh. Sebab itulah diguna kalimah ahattu bima lam tuhit. Jadi bila kita perhati sungguh, kita puas hati dah dengan benda tadi, baru kita ni sedap nak sembang dengan orang. Terutama sekali burung hudhud ni nak report pasal ni dekat siapa? Bukan nak report dekat orang biasa ni, nak report dekat Nabi Sulaiman. Yang mana benda ni tak boleh main-main. Kalau main-main, apa ancaman sebelum ni? Aku akan mengazab kamu. Ingat, aku akan mengazab kamu dengan azab yang keras, atau aku akan sembelih kamu. Jadi kena betul-betul bagi tahu. Jadi inilah antara yang diperhatikan oleh burung hudhud. Aku mendapati dia, pemerintah mereka Bilqis dan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah. Ni benda penting. Kerana apa? Sebab melibatkan unsur kesyirikan. Sebab Nabi Sulaiman ajar kepada bawahan-bawahan dia, ajar kepada bawah pemerintahan dia supaya mentauhid dan mengesakan Allah. Tapi kaum ni berbeza ni. Dahlah pemerintah depa perempuan, pemerintah depa betina kan. Kemudian sembah pula matahari dia dengan kaum dia. Baik. Bab menyembah matahari ini kita boleh ikuti juga dalam tafsir Imam Alusi. Dia ambil perkataan Imam Hasan Al-Basri sebut kanu majusan ya'budunal anwar. Imam Hasan Basri kata mereka kanu majusan, iaitu merujuk kepada majusi ya'budunal anwar, yakni menyembah cahaya, merujuk kepada matahari. Dan ada kil menyebut kanu zanadiqah, iaitu golongan-golongan zindiq, golongan zindik. Walau bagaimanapun, apa yang diberitakan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan unsur kesyirikan kepada Allah, menyembah sesuatu selain daripada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan para syaitan telah menjadikan mereka memandang indah. Syaitan-syaitan ni buat mereka, jadikan mereka memandang indah.
memandang betul, memandang bagus akan segala amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka. Fasaddahum anis sabil, dan menghalangi mereka daripada mengikuti jalan yang sebenar, iaitu jalan Allah dan Rasulnya. Fahum la yahtadun, dan mereka ini apa dia? Tidak diberi hidayah. Okey. Antara peranan syaitan ataupun iblis ni ialah memutar belitkan manusia. Sebab ada satu kitab nama Talbis Iblis, karangan Imam Ibn Al-Qayyim kan. Jadi maksud talbis ni belitan iblis. Dalam kitab tu macam-macam lah cara iblis nak belit ulama lagu mana, nak belit orang fiqh lagu mana, nak belit orang miskin lagu mana, nak belit orang kaya lagu mana, nak belit jenis-jenis manusia. Tapi nak habaq di sini secara umum, inilah yang sentiasa berlaku sejak dulu sampai sekarang. Mana-mana kumpulan, mana-mana aliran, mana-mana puak, mana-mana golongan yang kita kata antara golongan-golongan yang tersesat daripada jalan yang sebenar. Maksudnya golongan yang tidak direstui oleh Allah dan Rasulnya, jalan yang lari daripada prinsip Al-Quran dan hadis ni, mana-mana zaman sekalipun, syaitan akan menjadikan mereka tu nampak bagus apa yang mereka buat. Walaupun benda tu salah, benda tu tak betul, benda tu tak benar, tapi mari orang habaq hang buat tu salah, hang buat tu sesat, hang buat tu tak kena, hang buat tu tak betul sama dengan Quran dengan sunnah nak. Tak. Hak kami buat ni bagus. Hak kami buat ni special. Hak kami buat ni walaupun pelik pada orang hak ni, hak sebenar ni, dia akan berkeras dengan alasan-alasannya. Sebab apa? Sebab syaitan dah menjadikan mereka memandang apa yang mereka buat tu betul, apa yang mereka buat tu bagus. Sebagai contoh dalam kes ini, kalau kira sembah matahari itu ialah unsur kesyirikan, sebab dah mempersekutukan Allah, sebab dah memperduakan Allah. Tapi bagi mereka benda tu bagus ke tak bagus? Kalau benda tu tak bagus, mereka akan buat tak? Kalau benda tu tak bagus pada pandangan mereka, nak sembah tak matahari? Kalau benda tu bagi mereka tak bagus, buat apa mereka sembah? Jadi bila mereka sembah, iblis dan syaitan dah menampakkan bagi mereka tu satu benda yang baik, tu satu benda yang betul, dan menyebabkan mereka berterusan dalam keadaan demikian. Syaitan menghalangi dan menjauhkan mereka dari jalan Allah, dan mereka sedikit pun tidak diberi hidayah. Ni lah syaitan nak manusia tu lari daripada jalan Allah dan jauh daripada hidayah Allah. Cara nak menjauhkan daripada hidayah Allah, cara nak menjauhkan daripada jalan Allah, salah satunya benda tadi. Sebab itulah banyaknya dalam dunia ni kumpulan-kumpulan atau aliran yang tak berkehabisan dan tak berkesudahan. Bukan kata makin kecil golongan ni, tapi makin banyak tuan-tuan. Sepatutnya kita kata ada 10 golongan, 1 hak betul, 9 hak salah. Yang patut kita buat, hak 9 hak salah tu jumlah dia makin kecil, makin diberi kesedaran, makin diberi peringatan, makin diperbetulkan. Hak dulu kita ada berapa? Kita ada 10, 9 hak salah. Lah ni alhamdulillah tinggal 6 dah. Tapi adakah itu yang berlaku setiap hari? Hak 10 tu jadi 20, hak 20 jadi 30. Pasal apa jadi lagu ni? Sebab masing-masing duk berasa dialah yang paling betul, dialah yang paling benar, dan apa yang dia buat tu betul, apa yang dia buat tu benar. Bila kita tengok dari sudut kelojikan pun, selalu kita kaitkan dengan isu agama. Selalu kita kaitkan dengan isu agama. Sebab ada sentimen yang mengatakan semua agama ni betul, semua agama ni benar. Di mana logik dia? Di mana logik tuan-tuan nak mengatakan setiap agama yang ada ni semua betul, semua benar? Mana rasional dia? Mana logik dia? Di sisi satu Tuhan, tak kiralah tuan-tuan nak namakan apa Tuhan tersebut, yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling berkuasa, tetapi mampu untuk menerima semua bentuk agama tadi.
Dengan nisbah kata lain, Islam aku terima, Yahudi aku terima, Kristian aku terima, hak ni aku terima, hak ni aku terima. Ada rasional tak? Ada rasional tak untuk itu? Sebab apa? Kerana setiap daripada mereka mempunyai akidah yang berbeza, mempunyai amalan cara beribadat yang berbeza. Hani ibadat macam ni, hani ibadat macam ni, hani ibadat macam ni, hani ibadat macam ni, hani faham Tuhan macam ni, hani faham Tuhan macam ni. Masing-masing tu dianggap benar dan diterima. Di mana logika dan rasional dia? Tuan-tuan boleh faham elok tak benda ni? Tak boleh dah nak kata sama, semua sama. Ada logik dia tak semua sama? Tak ada logik dia. Tetapi kalau semua mengajarkan kebaikan, ya, kita boleh terima. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau agama tu ajar keburukan, tu bukan agama. Saya dah sebut dan bahas panjang dah benda ni. Agama kami ajar kena rogol orang, tu pembohong besar, tu bukan agama. Agama kami ajar memang kena bunuh, kena pancung, kena tembak, duduk, semua orang kena tembak, tu bukan agama. Agama kami ajar merosakkan kehidupan orang lain, tu bukan agama, tu pembohongan atas nama kamu sendiri. Kita bersetuju semua agama memang mengajarkan kebaikan, full stop. Tetapi perbahasan tentang ruang lingkup kebaikan tu pasti berbeza. Apa penisbahan kebaikan dalam Islam? Islam kebaikan di sisi Islam tu what? Di sisi Kristian what? Di sisi Hindu what? Di sisi Buddha what? Kebaikan tu pasti berbeza. Yang kita anggap kebaikan macam mana, dia anggap kebaikan macam mana. Tetapi umum kalau kita nak sebut agama ajar benda baik, nak suruh penganut dia jadi baik, ya. Tapi sebab masih ada lagi ruang lingkup perbezaan ni, masih tidak sama. Tu penting. Tu kita bercakap atas umum tu. Tapi walaupun di bawah Islam sendiri, bawah Islam tu, hak ni Islam macam ni, hak ni Islam macam ni, hak ni Islam lagu ni, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Bahkan lebih jauh, dah tersesat jauh dah. Cara fahaman, cara pemikiran, cara beramalan, cara beribadah. Kadang-kadang langsung tidak ada kesesuaian sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam hadis. Kenapa saya sebut umum? Sebab memang saya tak suka nak kata orang ni. Memang fashion saya sejak dululah, bukan kata nak tunjuk baik tak. Saya tak suka hak tak betul kumpulan ni, hak tak betul kumpulan ni, dengan menyebut dan melabelkan kumpulan mana-mana. Cukup kita sebut secara umum. Jadi kalau dah menyimpang jauh, lari jauh daripada apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan dalam hadis, apa yang disebutkan dalam ijma' dan qiyas, memang tu tak boleh belah lah. Jadi masing-masing lah berfikir dengan akal yang jernih, dengan hati yang tenang dan terbuka, untuk kita kembali semula kepada kemurnian akidah, kemurnian beribadah, kemurnian beramalan. Janganlah membiarkan diri kita ini dipengaruhi oleh syaitan-syaitan yang meletakkan pada mata dan pandangan kita benda tu baik, walhal benda tu salah. Minta jauh. Dan kita juga sentiasa minta kalau kita ni tersalah, kita ni tersilap, minta tegur, minta diperbetulkan, tak jadi masalah. Okey. Supaya kita apa ni? Supaya kita minta benda jadi macam ni, supaya tidak terhalangi daripada petunjuk jalan yang sebenar. Jangan membiarkan syaitan-syaitan itu menghalangi kita daripada jalan Allah. Bila dah terhalang daripada jalan Allah, alamat dia hidayat sampai atau tak sampai. Bila syaitan dah buat roadblock, kita terlekat kat roadblock tu, payah hidayat nak masuk, payah hidayat nak dekat, payah hidayat nak sampai. Walau bagaimanapun kita masih lagi berpegang secara umum, hidayat itu milik siapa? Bukan milik manusia, milik Allah. Walaupun milik Allah, kita yang kena cari, kita yang kena usaha, kita yang kena ikhtiar untuk menyampaikan saluran atau lorongan hidayat tu pada kita. Sebab hidayat tu dia tak mari seketui lagu tu, dia tak mari gedegang lagu tu. Allah dah cerita dalam Quran, Nabi dah cerita dalam hadis, nak dapat hidayat ada jalan dia, ada lorongan dia, carilah jalan tu.
Ayat Quran kata kalau kamu nak hidayah Allah, nak petunjuk hidayah Allah, buat macam ni. Nabi kata nak cari hidayah, nak cari petunjuk, buat macam ni. Buatlah apa yang disarankan oleh ayat Quran dan buat apa yang disarankan oleh hadis-hadis Nabi. InsyaAllah dengan usaha dan ikhtiar kita nak tu, Allah bantu kita menyampaikan hidayah tersebut. Boleh faham boleh faham berhenti letih dah ni. Kita akan sambung pula lain kali insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perbahasan malam ini dapat memberikan ataupun menambahkan pencerahan kita, menambahkan ilmu dan sedikit pengetahuan berkaitan dengan ayat yang kita baca dan tafsirkan. Yang lebihnya kita memohon kepada Allah semoga memperluaskan ilmu kita, meningkatkan amalan dan ibadah kita, serta memperelokkan akhlak dan budi bahasa kita. Mudah-mudahan sentiasa direstui dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sering tersalah tersilap serba tak kena tu tak ada orang lain lah, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.